Ini Barubian, seorang peguam, dan sekali lagi Barubian telah berjaya mempertahankan hak tanah adat orang asal Sarawak dengan memenangi kes mengenai tanah NCR di Mahkamah Tinggi Kuching. Ini adalah kali ke-6 Barubian memenangi kes tanah NCR di mahkamah. Beliau membela nasib orang asal di seluruh Sarawak tanpa mengira kaum, agama dan bangsa. Saya berterima kasih kepada Barubian dan Master Lau telah benar-benar untuk memperjuangkan nasib orang-orang Melayu. Kalau dulunya orang-orang Melayu di kawasan ini adalah jauh ketinggalan dalam segi hanya suara yang kecil saja. Saya berasa sedih kerana hak adat bumi putera khas orang Melayu tidak ada dinilaikan. Saya berterima kasih sekali lagi kepada peguam kita benar-benar memperjuang nasib orang Melayu bukan saja di kawasan Tagai, malahkan semua Sarawak. Siapakah Barubian? Mengapa beliau sanggup membela nasib orang asal di Sarawak? Apakah harapan yang beliau akan bawa kepada rakyat Sarawak? Biarlah kita tinjau balik asal-usul Barubian. Baru dilahirkan pada tahun 1958. Beliau berbangsa Lun Bawang dan berasal dari kampung Long Luping di Lawas. Inilah satu jambatan overhanging bridge ya, yang menuju ke tempat lahir saya, Kampung Long Luping. Ibu saya asal dari sini. Semasa kecil, Baru selalu berpindah randah bersama keluarganya dari kampung ke kampung mengikut ayahnya yang berkhidmat sebagai padri di sekitar Lawas dan Bario. Dalam tahun 68 dan 69. Selepas itu kami lagi dihantar luar lagi untuk pelayanan di gereja. The memories of this place is really very important lah, very good. Dan dari sinilah kita ke sekolah ke Long Semado. Di persekitaran kampung dan hutan di sini, Baru belajar dari ayahnya dan berseronok dengan rakan-rakan sekampung. Mereka adalah di antara budak-budak kampung yang mampu mendapat pelajaran yang tinggi. 2, 3. Oh, 3 saja. Lawan. 1, 2, 3, 4. Tiap-tiap masa cuti sekolah, kita akan kembali ke sini dan itu satu kenangan manis. Muda-mudi di sini, dia tunggulah masa itu. Every holidays that we have here, diorang tunggu aja. Karena kami datang balik sini dan kita akan ajar mereka nyanyi-nyanyian yang baru. Karena mereka ini suka nyanyi. Iko maya lun reked, long semadu inan kuruked-ruked. Ya perurum kidi, pangana pata duwi plabadat niat, long semadu inan kuruked-ruked. Sejak kecil lagi, Baru telah menunjukkan kualiti beliau sebagai pemimpin dan budak yang berprihatin kepada orang lain di tempat asal ayahnya di Long Kerabangan. Dialog na do kalpunap niya milay ang pagayam ratnan gayam na bala na do ina nila na pabala lak matuy di grabe kan ate merekmon ki adang baru bila kudang apa ya pagayam rum lembakan mari awangnya kuan lembakan na kudang. Ayah Barubian merupakan padri yang amat berdisiplin. Beliau sentiasa memberi tunjuk ajar kepada anaknya. Dan selepas dia besar, dia dipilih untuk melanjut sekolah teologi di Lawas, Huduk Ngeri dan juga di Mission Lawas. Dan selepas itu dia graduate sebagai pastor. Karena itu ajaran-ajaran dia kepada kita sebagai anak-anak pastor very strict, disiplin
Dan saya masih ingat bahawa dia mengatakan begini dengan kita sebagai anak-anaknya, jangan kita takut membuat apa yang benar. Dan dalam saya mengamalkan hidup saya sebagai peguam, sebagai seorang pemimpin, itu menjadi satu ajaran yang tepat dan terang bagi saya sampai sekarang. Ajaran Ayah Barubian agar membuat apa yang benar telah memberi kesan yang jelas terhadap cita-cita baru untuk membela nasib rakyat. Tetapi, sebelum beliau mampu membuat demikian, baru perlu berusaha gigih menghadapi cabaran hidup, terutamanya dalam pendidikan. Kerana kita ini adalah kampung yang terjauh dari sekolah rendah Long Semadu masa itu. Dari sini ke sekolah itu kita berjalan kaki. Tiap-tiap hari Minggu kita kembali ke sekolah yang ada dormitory dan hostel. Dan pada hari 5 kita balik lagi ke sini. Seperti kebanyakan orang asal yang berjaya hari ini, baru terpaksa mengharungi rintangan yang hebat dalam perjalanan beliau mengejar kecemerlangan. Kami harus pergi ke secondary school di Lawas. Kerana kita harus jalan kaki mengambil masa 3 hari 2 malam. You just imagine. Dari tingkatan 1 sampai 3. Ya. Kita berjalan kaki, bawa ration sendiri, makan di tengah jalan, bukan 1 kali, 2-3 kali kita makan. Experience pengalaman itu, lagi masa itu mesti teruk lah, ya. Tapi sekarang kita look back again, it is, I think, a training for us. Baru tamat pengajian sekolah menengah beliau di Sekolah Kebangsaan Limbang pada tahun 1976 dan mendapat kelulusan high school di College Tun Datu Tuanku Haji Bujang di Miri, salah sebuah sekolah yang paling masyhur di Sarawak. Akhirnya, baru mendapat kelulusan ijazah undang-undang dari Universiti Melbourne dan mula berkhidmat sebagai seorang peguam di Kuala Lumpur. Saya bercita-cita menjadi seorang peguam kerana tentang hak inilah. Sebenarnya sebelum saya menjadi peguam, sudah saya aware lah. Saya tahu tentang NCR, tentang adat atas tanah. Selepas tingkatan 5, saya sudah membuat satu surat masa itu untuk ketua kampung sign dan mengesahkan bahawa kawasan ini adalah NCR, keluarga dan sepupu saya lah. Kes mahkamah tentang tanah NCR yang pertama kali diuruskan oleh Barubian ialah kes tanah adat keluarganya sendiri. Tahun 88, mid of the 88, saya membuat satu keputusan, saya balik ke Kuching, balik ke Sarawak. Kerana masa itu sudah kawasan saya dan tanah adat saya sendiri dalam 87 sudah dicerobohi. Mulanya lah banyak orang Ulu, orang Dayak di Sarawak menghadapi masalah begini. Dan tujuan saya supaya saya datang secepat mungkin dan dapat menolong mereka. Dan ini adalah satu kemenangan yang besar, terutama sekali untuk orang Melayu di Sarawak. Kerana ada tercatat di dalam mahkamah, orang Melayu boleh menuntut tanah adat, tanah persaka. Tanah yang dituntut ini adalah tanah apung, tanah bakor, tanah kerangas. Saya berterima kasih kepada Barubian dan Si Chihau kerana mereka bersungguh-sungguh membela orang Melayu di mahkamah. Saya tengok dia seorang yang berwibawa, yang betul-betul komited dengan kerja. Dia pun, saya tengok pun kewibawaan yang memang ada. Jadi kalau kita nak cakap dia memang dia layak, dia boleh jadi Ketua Majlis Sarawak. In the course of this struggle for NCR recognition,
I came to realize that not only were the natives faced with land issues, but so also were the non-native Chinese, many of whose rights over land had been compulsorily acquired at will. Not much has changed since, and I remain resolute to pursue the recognition of land rights, fair allocation of lands for all races, and the preservation of our environment in Sarawak. The preservation of the land and the environment is not only the right thing to do in accordance with the adat of the orang asal of this state, but a system that ought to be respected and implemented by the state as a policy for the benefit of our generations to come.